Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan penggunaan satu software yang saya kira sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan dalam proses untuk tuan-tuan dan puan-puan menyediakan kajian tuan-tuan dan puan-puan. So bila kita sebutkan tentang Mendeley, so hari ini kita akan berkenalan tentang Mendeley, apa dia Mendeley, bagaimana kita nak menggunakan Mendeley dengan efektif supaya kajian yang kita buat nanti dapat ditulis dengan baik, dengan pantas. Semasa kita nak membuat literature review, kita membuat jurnal artikel atau menyusun data-data ataupun artikel-artikel yang telah kita dapati dalam proses penyelidikan dan kajian kita selama kita menjalankan proses penyelidikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bila kita sebutkan tentang Mendeley, okay, Mendeley adalah satu perisian yang percuma, free, iaitu perisian yang disediakan untuk pelajar-pelajar ataupun siapa sahaja, penyelidik, pensyarah atau siapa-siapa yang berminat untuk menyusun semua artikel-artikel akademik ataupun bukan akademik seperti laporan-laporan apa saja yang boleh digunakan untuk tuan-tuan dan puan-puan menyusun semuanya di dalam satu database persendirian anda untuk anda gunakan dalam proses penyelidikan. Itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting dan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam penulisan sesebuah tesis, sebuah laporan, sebuah artikel dan lain-lain lagi. So perisian ini boleh dimuat turun secara dalam talian. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara dan kaedahnya, di mana dia boleh di-download secara mudah daripada mana-mana saja. Perisian menggunakan internet dan dia juga boleh dipasang dalam pelbagai platform. Contohnya sekarang kita ada Microsoft, Windows dan juga Mac pun juga boleh dipasang dan juga melalui mobile. Tapi yang terbaik adalah menggunakan desktop dan juga melalui web. Tuan-tuan dan puan-puan boleh register dan memasukkan data-data tuan-tuan dan puan-puan dan menghubungkannya melalui laman web berdasarkan kaedah membuat synchronization ataupun penyelarasan daripada akaun tuan-tuan dan puan-puan dalam desktop atau dalam komputer tuan-tuan dan puan-puan terusnya ke dalam sistem web dan juga seterusnya dapat digunakan dalam konteks secara online. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan boleh akses kepada database yang tuan-tuan dan puan-puan buat, contoh dalam komputer peribadi tuan-tuan di rumah, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh juga synckan menggunakan dalam komputer di tempat-tempat yang lain sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada menyimpan ataupun menyelaraskan ataupun membuat synchronization database tuan-tuan dan puan-puan secara dalam talian. So itu banyak membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam proses penyelidikan. Sangat-sangat membantu. Dan kerana dia percuma, tidak perlu dibayar, tidak perlu berbayar, diberikan secara percuma. Saya tak tahu kenapa dia bagi percuma, tapi kita terima sajalah ya. Dia bagi percuma, tu kita ucap terima kasih kepada Mendeley. Okay? So ini adalah platform yang boleh digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengaksesnya dalam Chrome, Safari, Mozilla dan Internet Explorer. So tuan-tuan dan puan-puan boleh terus mengakses untuk mendapatkan perisian ini dengan cepat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bagaimana Mendeley boleh membantu anda. Kita ada fail-fail dalam bentuk PDF dan disimpan di dalam storan komputer tuan-tuan dan puan-puan dan kita boleh uruskannya secara sistematik satu persatu. Kalau dulu tuan-tuan dan puan-puan kita terpaksa print artikel-artikel tersebut, kita masukkan dalam folder, lepas tu kita tulis abjad A, B, C, D ataupun kita gunakan tema-tema untuk menentukan dan menguruskan secara manual. Kan? Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekarang maklumat ini dalam tempoh
sehari saja berbilion-bilion maklumat ataupun bilion-bilion, beratus-ratus, beribu-ribu artikel-artikel diterbitkan di dalam internet, ya. So bagaimana kita nak menggunakan kaedah manual? So sudah agak ketinggalan. Jadi maknanya sekarang kita memang kena menggunakan satu sistem dalam talian ataupun sistem secara komputer yang boleh membantu kita dalam menguruskan semua data-data artikel-artikel jurnal ini dengan lebih pantas. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang semester 2, semester 3, semester 4 atau masih baru lagi, tepat kita grab bagaimana nak menggunakan Mendeley. Itu adalah satu perkara yang paling penting untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan. So saya dalam pengalaman saya semasa saya menyambung pengajian di peringkat PhD, so aspek yang saya telah berjumpa Mendeley ini di semester yang kedua. Agak lambat juga sebenarnya. Saya tengok mula-mula saya tengok tapi saya tak ambil peduli. Tapi apabila setelah mula mendekati dan mempelajarinya satu persatu, dia banyak sangat membantu saya. Saya ingat dalam keseluruhan saya menulis artikel dan sebagainya, saya telah dibantu oleh Mendeley ini. Saya ingat dalam 70% Mendeley telah membantu saya dalam proses penulisan, dalam proses penyelidikan, dalam proses saya membuat systematic literature review, membuat rapid literature review, membuat matrix analisis dalam literature review, menyusun data-data dan fakta-fakta di dalam penulisan literature review dan sebagainya, dapat memudahkan saya dengan menggunakan Mendeley. So terima kasih Mendeley. So seterusnya kita tengok langkah permulaan yang kita perlu buat. Kita perlu create account. Tuan-tuan dan puan-puan kena masuk ke dalam laman web www.mendeley.com, isikan maklumat tuan-tuan dan puan-puan untuk nama penuh kan. Nama ni tak kisahlah, email dan password kena ingat lah. So tekan get started dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan akaun secara percuma, okey, di dalam Mendeley. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan boleh download Presian ini, dia punya software ni di dalam laman web www.mendeley.com, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan boleh memasangnya ataupun membuat installation di dalam komputer tuan-tuan dan puan-puan, sama ada Mac, Windows dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. So ini adalah paparan Mendeley desktop. Dia ada ruangan yang di tengah ini menunjukkan semua artikel-artikel yang telah kita masukkan di dalam database. So ini kita namakan database kita lah. Dan bila kita sebut database tu ada folder-folder lah atau file-file dalamnya. So tuan-tuan dan puan-puan boleh create folder-folder ini untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan menyimpan ianya dengan lebih sistematik, lebih baik. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, keistimewaannya kita dapat menyusunnya mengikut tahun. Tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, dia boleh kita sorting ataupun kita susun secara secara sistematik mengikut tahun, ya, disusun di sini 2015 daripada tahun yang terkini hingga tahun yang terkemudian, ya, okey, yang terkebelakang. So itu boleh disusun dengan cantik. Lepas tu bila kita pasang kan, edit, bila kita tambah, dia tunjukkan begitu. Bila kita menambahnya, bila kita masukkan ke dalam Mendeley. Dan dipaparkan juga bila kita klik saja, kita akan dapat abstrak di sebelah sini, nama penulis dan juga jenisnya, institusi dan sebagainya lah. So ini adalah paparan ringkas di dalam satu sistem Mendeley. Mendeley sangat ringkas bagi saya dan sangat mudah untuk digunakan. Okey, tuan dan puan-puan, menyusun artikel dan rujukan anda, itu adalah aspek terpenting di dalam kita membuat menggunakan Mendeley, di mana tuan-tuan dan puan-puan apabila kita muat turun atau download semua artikel-artikel di dalam komputer kita, so kita kena masukkan dia ke dalam database. Database itulah dalam Mendeley. So macam mana cara nak masukkan, nanti saya tunjukkan. So dia dapat menyusun dengan kemas, dengan efektif, ya. Kalau dulu kita terpaksa gunakan rak buku, letakkan buku-buku kita punya artikel-artikel, lepas tu kita buat macam library, mini library kat rumah. Sekarang tak perlu dah. Kita ada Mendeley yang dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. So ini adalah paparan di dalam Mendeley, di mana tuan-tuan dan puan-puan lihat di sebelah kiri ini yang saya tunjukkan ini adalah paparan yang menunjukkan bagaimana dokumen-dokumen tersebut disusun. Di mana all document ini menunjukkan semua dokumen. Bila kita klik saja all document, dia akan menunjukkan bahawa semua artikel-artikel yang berada di dalam database kita. Okay?
apabila kita klik recently added ni adalah bagi menunjukkan, bila kita klik recently added adalah menunjukkan file-file ataupun artikel-artikel ataupun bahan-bahan yang kita masukkan dalam Mendeley yang terkini. Okay? So kita tak perlu risau bila kita tengok, bila kita dah masukkan beratus-ratus kan. So bila kita nak tengok file yang kita dah masukkan tadi, kita tak ingat kan. So jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, klik recently added, dia akan tunjukkan bila masa kita masukkan. So itu lagi memudahkan. Seterusnya recently read. Recently read ni maknanya mana-mana artikel yang baru saja kita baca. Kan, so kita tengok mana yang artikel yang aku baru baca kan. So tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat. Okay. Favorite all item you have star in your library. Favorite ni maknanya tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya telah bincangkan juga dalam saya punya siri-siri bengkel, dia ada 3 kriteria artikel-artikel ini. Pertama yang sangat penting, yang kedua sederhana penting, yang ketiga kurang penting. Untuk yang sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan boleh tandakan star sebagai rujukan penting yang tuan-tuan dan puan-puan kena baca satu demi satu, line by line, read line by line to get ideas and to get important data and important keywords or important issue contents yang perlu tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk penulisan literature review dan sebagainya. Itu sangat penting. Item in need of review, ini item yang mungkin kita belum lagi baca kan. So kita klik needs review, maknanya benda yang belum kita baca dan perlukan review. Itu penting. Boleh ditunjukkan secara automatik di dalam database menggunakan Mendeley. So itu kebaikan Mendeley lah, secara khususnya, secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan boleh nak lihat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mencipta dan menggunakan folder di dalam Mendeley, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat folder-folder tersendiri untuk tuan-tuan dan puan-puan. Misalnya tuan-tuan dan puan-puan membuat literature review. So literature review biasanya kita ada topik utama dan ada sub-sub topik. Begitu juga dalam sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat topik utama. Contoh economics, ada sub-topik. Dalam ni pun kita boleh klik, di dalam ni kita boleh klik dan kita create folder. Boleh. Klik ni, lepas tu create folder. Ataupun kita nak buat create folder untuk topik utama pun boleh. Dia akan letakkan di dalam satu first layer of folder. So itu adalah perkara-perkara penting yang dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. So banyak folder. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lihat keseluruhan file-file di dalam ini, bila campur semua ni kan, kita nak campur, kita tekan unsorted. Unsorted tu maknanya semua artikel-artikel ini ditunjukkan dalam kita punya database. Tapi kalau kita klik yang economics, dia akan muncul economics sahaja. Okay, so itu kelebihan menggunakan folder-folder di dalam Mendeley. Okay, cari artikel anda. Okay, bila kita dah masukkan artikel kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah masukkan artikel kita ya di dalam Mendeley. So macam mana kita nak cari, tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana kita nak cari? Kita cari senang saja, tuan-tuan dan puan-puan. Tekan dekat all documents ni. Lepas tu dia akan keluar di atas ni search. Search di sini, tuan-tuan dan puan-puan, search. Contoh kita nak cari chemistry, kita type chemistry di sini, dia akan keluar semua chemistry di sini yang berkaitan dengan chemistry. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat begini, ini pun tuan-tuan dan puan-puan boleh buat folder baru. Contoh tuan-tuan dan puan-puan boleh klik create folder chemistry. So just highlight semua ni, kita drag masuk dalam create folder. So dia automatically berlaku begitu. So sangat mudah menggunakan Mendeley ini. Okay, so kita boleh ruangan. Ruangan search ini penting sebenarnya. Kita gunakan search ini penting nanti dalam kita menulis literature review. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk program yang saya akan kendalikan, iaitu program Rapid Literature Review, RLR, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan Mendeley, boleh menggunakan metric impacts untuk kita membuat penulisan literature review dengan kemas, dengan cantik, dengan kritis, dengan menggunakan teknik Rapid Literature Review, RLR. So saya ulangi, tuan-tuan dan puan-puan yang berminat boleh sertai program saya ini yang saya akan jalankan pada bulan yang akan datang lah. So tuan-tuan dan puan-puan keep update dalam Facebook saya, ARM Muaz, ataupun dalam saya punya YouTube channel Dr. ARM, dr.arm. Di sana tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan banyak
saya punya perkongsian bagaimana nak menulis, bagaimana nak buat citation, bagaimana nak buat analisis data dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke laman web ataupun ke dalam YouTube channel saya. So percuma tuan-tuan boleh masuk ke situ. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau berminat untuk rapid literature review tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh PM saya selepas ini. WhatsApp saya selepas ini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini macam mana bila kita search dokumen yang kita dah masukkan. So kita klik, so kita akan pergi ke sini dan kita perlu perbetulkan maklumat-maklumat details ini. Dia ada dekat ini, bila kita klik ni, dia ada keluar details. Details ini akan menunjukkan apa tajuk dia, siapa penulis dia, publication dalam jurnal ataupun proceeding yang apa, tahun bila dan sedikit abstrak. Tuan-tuan dan puan-puan tak payah klik di dalam tu, tak apa, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca abstrak di sini dan boleh copy and paste terus untuk tujuan mempercepatkan proses rapid ataupun proses literature review yang tuan-tuan dan puan-puan akan buat. So itu adalah pendekatan ataupun cara-cara yang terbaik yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat literature review menggunakan Mendeley ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya daripada literature review yang kita buat, ataupun bukan literature review, ataupun kemasukan data-data artikel-artikel jurnal ke dalam akaun, ke dalam Facebook pula, ke dalam Mendeley, sistem Mendeley kita ini, database Mendeley ini, kita boleh semak sama ada kita ada perulangan ataupun duplicates, kan, pertindanan. So tuan-tuan dan puan boleh menyemak dia. Klik check for duplicates, kan, dekat tools, check for duplicates, tuan-tuan dan puan akan dapat tengok mana ada duplicate, dan di situ tuan-tuan dan puan boleh delete antara satu sama lain. So itu yang dapat membantu kita lah dalam membuat carian dan dapat memperbaiki lagi dari segi penyusunan artikel-artikel yang terdapat di dalam kita punya dalam artikel kajian yang kita susun. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke bawah sekali ni, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat satu filter by authors. So tuan-tuan dan puan-puan, contohlah nak cari Rahman. You keluar, klik cari Rahman, dia akan keluar Rahman. Bila Rahman, kita klik ke Rahman, keluar semua tulisan-tulisan ataupun artikel-artikel daripada Rahman. Itu kaedah yang mudah untuk kita membuat searching di dalam Mendeley. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak buat citation? Cara kita membuat citation saya akan tunjukkan nanti, tapi ini kaedah yang mudah lah, yang daripada teori ni saya tunjukkan. Bagaimana kita nak buat citation, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, bila tuan-tuan dan puan-puan dah download nanti dan juga install, tuan-tuan dan puan-puan kena tekan dekat tools ni, ruangan tools ini, untuk yang paparan bagi sistem Mendeley yang dipasang di dalam komputer Mac lah, Apple kan. Tapi untuk Windows pun lebih kurang sama, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan kena pasang dulu install MS Word plugin. Bila dah install, kita tekan ni install MS Word plugin. So akan ada satu tools di dalam Microsoft Word kita yang akan membantu untuk kita membuat citation artikel di dalam Microsoft Word. So itu penting. Kalau tak, tidak akan mampu kita buat citation sekiranya kita tidak membuat installation Microsoft Word plugin. So penting. Okay, so pastikan ada ya, tuan-tuan dan puan-puan. So bila kita cari, bila kita nak buat Mendeley citation, kita akan gunakan Microsoft Word, di mana kita boleh tekan insert citation. Bila kita tekan insert citation, dia akan keluar mana-mana artikel yang kita inginkan. Kita tekan dan kita tekan cite, tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita merge cite. Kalau ada dua artikel, kita boleh merge citation. Okay, so kita akan dapatkan, hasilkan insert bibliography seperti ini. So sangat mudah menggunakan Mendeley. So saya akan tunjukkan secara praktikalnya selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, finding a citation style. So kita juga boleh menukar gaya-gaya citation ataupun gaya-gaya penulisan rujukan ini menggunakan Mendeley, di mana ada ditetapkan di sini beberapa perkara penting yang beberapa jenis-jenis citation yang boleh digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan dalam menulis dalam
menghasilkan dalam menggunakan literature review ataupun penulisan thesis ataupun artikel tuan-tuan dan puan-puan. So dia ada pelbagai jenis, contohnya American Medical Association, American Political Science Association, American Psychology Association 6th edition, American Sociological Association dan sebagainya. Ini semua adalah jenis-jenis gaya-gaya petikan ataupun rujukan yang boleh digunakan dalam proses penulisan tesis tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena semak dululah di peringkat universiti tuan-tuan dan puan-puan apakah gaya-gaya ataupun pendekatan ataupun jenis citation yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan dalam penulisan tesis tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so itu penting untuk tuan-tuan dan puan-puan ketahui macam mana kita nak pastikan bahawa citation yang kita buat itu betul. Dan kalau UKM dia ada standard sendiri, dia ada menggunakan Mendeley. Mendeley untuk citation gaya UKM. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari daripada internet dan dapatkan dia punya special plug-in untuk gaya UKM. Tuan-tuan boleh dapatkan. Nanti saya tunjukkan macam mana cara dia tunjukkan. Okey. Dan satu lagi perkara yang dapat membantu kita di dalam Mendeley ni, dia boleh membantu kita untuk join and create group to share references. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan, ada kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan, Ahmad, Ahli, Acong, kan, kita nak berkolaborasi tentang artikel-artikel kita. So kita boleh gunakan, manfaatkan Mendeley ini untuk berbuat begitu. Sebab ada tools yang boleh membantu dalamnya. Discovery, new research, recommendation and impact. So secara automatically bila kita letakkan bidang-bidang kajian kita dalam pendaftaran awal tadi, so kita akan dapat dan berdasarkan cari-carian yang kita buat menggunakan Mendeley dan data-data yang kita masukkan dalam Mendeley, so dia boleh secara automaticnya akan recommendation ataupun mencanangkan kajian-kajian untuk kita review ataupun kita dapatkan, ataupun akan membantu kita memastikan hasil kajian kita buat itu tentang impact kajian tersebut kepada kajian-kajian yang lain. Itu adalah satu kelebihan di dalam penggunaan Mendeley ini. Tuan-tuan dan puan-puan, so Mendeley boleh didapati dalam pelbagai rujukan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke mendeley.com.guides untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam mendapatkan bantuan dan juga bagaimana untuk menggunakan Mendeley ini dengan lebih efektif. So tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita membuat installation, membuat download dan juga membuat turun dan juga memasang perisian Mendeley dalam komputer kita. Tapi setelah itu kita berhenti sekejap, dalam masa 1 minit saya akan sambung. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kembali perkongsian saya pada hari ini, iaitu bagaimana kita nak menginstall ataupun memasang perisian Mendeley dalam komputer kita. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke www.mendeley.com ya. Tuan-tuan dan puan-puan search, kita dapat www.mendeley.com. Pastikan komputer tuan-tuan dan puan-puan ataupun internet tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kapasiti dan kekuatan kelajuan yang mampu untuk memuat turun dengan baik perisian-perisian ini dengan lebih efektif. Dan kalau tak, nanti kalau internet kita slow, lambat kita akan download dan tak dapatlah kita akan memasang Mendeley ini dengan baik. So tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali seperti saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan kena pergi create a free account. Tuan-tuan dan puan-puan pergi create a free account. Lepas tu tuan-tuan pastikan akaun tuan-tuan dan puan-puan tu tak pernah lagi daftarkan dalam Mendeley. Kalau tak, dia menjadi masalah. Contohnya saya masukkan kalau tidak boleh memasang ataupun tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh gunakan ataupun dapat mendaftarkan diri di dalam Mendeley. So tuan-tuan dan puan-puan, contohlah saya tulis di sini abirahman4@gmail.com. Ada tak? Pernah tak saya daftar? Continue. Create password. Stay sign in.
Okey, belum. So belum. Kalau belum, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus namakan. Masukkan Rahman Muaz contoh, okay? Password 12 ataupun apa-apa password lah kita masukkan kan. So kita register. Tekan register. Okay, so kita akan dapat kita punya email pengaktifan lah dalam abirahmanjas4@gmail.com. So tuan-tuan dan puan-puan pergi ke ni untuk membuat confirmation terhadap akaun tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dan puan klik. Contoh saya pergi cari gmail.com, saya cari saya punya email abirahmanjas4. So adakah okay, Elsevier Identified. So saya dapat sini. Lepas tu saya confirm email. Confirm email, continue to Mendeley. Okay, so kita akan dapat account Mendeley begini. So tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan, contohlah kita lecturer field of study, contoh engineering kan. So tuan-tuan dan puan-puan make a public, continue to Mendeley, So tuan-tuan dan puan-puan dapat database dalam bentuk dalam web base. Tapi kita tak mau yang ini, kita nak yang Mendeley yang kita boleh gunakan di dalam kita punya dalam kita punya desktop kan, dalam komputer. So tuan-tuan dan puan-puan boleh klik ni get reference manager, klik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan akan dibawa ke laman web ini mendeley.com, download desktop new kan. Dan tuan-tuan dan puan-puan pergi ke download. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh download. Tuan-tuan dan puan-puan kena tengok untuk sama ada komputer tuan-tuan Windows desktop ataupun Linux kan. Tuan-tuan dan puan-puan kena pilih. Untuk komputer saya sebenarnya saya dah pasang, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh download. Tekan yang klik ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh download terus. Download, tuan-tuan akan dapat download dengan baik di dalam komputer tuan-tuan dan puan. So dia boleh download, so dia akan masuk. Bila download, bila kita dah download, tuan-tuan dan puan-puan kita install lah kan. Download, tuan-tuan dan puan-puan boleh install. New Mendeley is now available, get started. Okay, so dia sedang memuat turun lah dalam komputer kita. Okay, bila dah tuan-tuan dah siap download, okay, tuan-tuan dan puan-puan akan buka download. Tuan-tuan dan macam biasa lah, proses biasa install. Dan apabila tuan-tuan dan puan-puan install, tuan-tuan akan dapat masuk ke dalam Mendeley. Okay, Mendeley desktop. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat masuk ke dalam Mendeley, tuan-tuan dan puan-puan. So rupa dia macam ni lah, Mendeley 1.19.4. So itu yang terkini lah sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat. So inilah paparan dia. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang dah download dan install, tuan-tuan dan puan-puan kena login. Login tu tuan-tuan kena login daripada awal. Dia akan ada paparan login pada awalnya, di mana tuan-tuan dan puan-puan kena login menggunakan akaun yang tuan-tuan dan puan-puan dah register, dah daftarkan tadi. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah masuk ke dalam ruangan tersebut, dan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat satu Mendeley yang di mana paparan di tengah ini, simpanan database ini masih kosong, yang mana tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mula untuk membuat memasang ataupun memasukkan data-data ataupun memasukkan file-file yang tuan-tuan dan puan-puan pernah download, mungkin boleh masukkan terus. Macam mana cara nak masukkan? Mudah saja, tuan-tuan dan puan-puan pergi ke file, tekan add file. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari mana file-file yang tuan-tuan dan puan-puan dah download, artikel-artikel yang tuan-tuan dan puan-puan dah dapati. So dapat, tuan-tuan dan puan-puan klik penggunaan e-pembelajaran sebagai contoh penggunaan e-pembelajaran Yusuf Asim. Okey. Bukan di atas. So kita akan tengok mana yang kita masukkan tadi. Kita tekan recently added. Bila kita tekan recently added, kita akan nampak yang di atas sekali 4.41. Pukul 4.41 tadi kita dah masukkan ini dasar e-pembelajaran yang terkini lah. Tadi 4.42, sekarang 4.41 kan. Yusuf Asim 4.41 pun kita dah masukkan kan. So kita cuba try lagi. Cuba masukkan Agatha contoh. Kita masukkan Agatha. Okey. Agatha ni lah yang ni. Agatha ni. Ni ke Agatha? Bukan.
recently added. Ni Agatha. Agatha. Ni ada pula Agatha ni. Added. Okay, so yang inilah SAE just now ni, baru tadi saya masukkan. So kita masukkan lagi contoh add. Kita masuk Aisyah binti Abdul Ghani. Okay, so kita tekan recently recently added. So kita akan dapat tadi yang terkini. Yang terkini. Okay, kita tekan mana? Ni tadi kan. So kita dapat yang ni. TM tadi kan kita masukkan. So bila dia capture di sini, dia tak capture nama file ni tau. Dia akan capture dia akan ambil nama di dalam artikel tersebut. So tuan-tuan dan puan-puan kena faham ya. Bila kita add satu file, contohlah saya ambil file penggunaan e-pembelajaran, dia tak akan namakan penggunaan e-pembelajaran. So tuan-tuan dan puan-puan kena faham, dia tak akan ni. So tuan-tuan kita tengok recently added. Okay, recently added. Mana dia? So yang komputer saya ni dia dah automatically masuk. So dia akan reject mana-mana yang dah baru masuk lah. Okay, tapi tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan bila dah masukkan di dalam komputer ataupun dalam database ni, tuan-tuan dan puan-puan kena klik dan kena pastikan bahawa maklumat-maklumat di dalamnya ni betul. Okay, maklumat-maklumat yang ditunjukkan di dalam ni adalah betul. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik di sini, di ujung sekali ni sebenarnya ada tanda anak panah yang menunjukkan ke sebelah kiri. Okey, tuan-puan klik, yang ni boleh adjust lah dia punya size. Okey, kita kecilkan sikit. Tuan-tuan dan puan-puan pastikan semua maklumat-maklumat ini betul. Contohnya convention kebangsaan pendidikan guru Pahang. Tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan ini convention adalah dari jenis conference. So tuan-tuan dan puan-puan kena klik conference lah. Okey. Kalau dia thesis, tuan-tuan dan puan-puan kena klik thesis. Kalau dia computer program ataupun case, book section dan lain-lain. Kalau artikel, tuan-tuan dan puan-puan kena cari artikel lah. Artikel journal artikel macam tu. Yang ni adalah conference proceeding. So tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan nama conference dia, kan? Nama conference dia apa? Convention kebangsaan, bukan kan? Dekat sini adalah nama tajuk projek. Tajuk paper ini, penggunaan e-pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan kena ambil ni, kita kena cut, copy, lepas tu kita paste. Okay, ini dia punya tajuk. Yang tadi tu silap. So proceeding title inilah proceeding convention kebangsaan. Proceeding tu maksudnya seminar, bengkel dan sebagainya tu kita boleh masukkan di bawah kategori proceeding lah. So masukkan di sini, paste. Okay. So pastikan semua betul lah. Kalau ada abstract, kita masukkan abstract. So abstract ni kita copy. Bagus ada abstract ni kita cari sebab memudahkan nanti kita dalam proses carian. Copy. Kita masuk paste. Bukan, salah. Kita tak dapat copy tadi. Kita copy. Lepas tu kita paste. Kita paste. Okay. Di dalam abstract ini. So yang lain-lain pun sama juga tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh juga gunakan yang ni, cuba kita check balik ni apa ni. Ini thesis Nordizah Rahim ni adalah thesis. Okey. Kalau kita semak di sebelah kanan ni, dia punya description ataupun details dia tidak begitu betul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tengok ni, kita boleh betulkan dia adalah thesis, so kita betulkan dia sebagai thesis. Thesis. Okey, thesis. Nama dia Nordizah binti Rahim, bukan N Rahim kan. So kita tengok dulu tajuk dia. Okey, penggunaan okey, betul. So kita tengok authors Nordizah binti Rahim. Kita klik di sini Nordizah binti Rahim. So dia menggunakan kaedah barat So terbalik. Nama bapa di depan, nama sebenar dia di belakang kan. So Ctrl C. Lepas tu kita tulislah Rahim kan. Lepas tu, lepas kita betulkan nama ni, kita kena klik double space 1, 2 sampai keluar tulisan institution of organization, kita klik. Okay. Baru betul. Publication bukan thesis publication oleh apa? UTHM. So, tulislah UTHM.
ataupun University Tun Hussein On. Dia ada automatically kadang-kadang. So kita please klik. So UTHM bukan UTM. UT University Technical. Ada tak? Technical. University Tun Hussein. University Tun Hussein On. Malaysia. Okey. Jun 2013, page berapa? Kalau ada page lah, kalau tak ada pun tak apa. Okey. So kita masukkan ni UTHM lah, UTHM dan sebagainya. Dan so dah okey. Penting benda ni kita buat sebab ni nanti masa kita nak buat proses citation atau kita nak buat proses membuat bibliografi ataupun rujukan, dia penting sebab mesti maklumat-maklumat ini lengkap. Kalau tidak, kita akan memberikan jawapan yang tidak betul ataupun dari segi penulisannya ataupun rujukan itu tidak begitu tepat. Okey, ini artikel dalam bahasa Inggeris pun kita kena semak juga betul atau tidak dia punya penulisan. Kadang-kadang dia tidak boleh capture. Okey, biasanya international journal dia boleh capture. Okey, Valentina Orkoful and Baido betul. Nama dia jurnal artikel international. Okey, so ini clear. Yang lain-lain kita semak juga, yang lain-lain ya. Kita tengok personalized learning framework, e-learning framework. Okey, ini betul ke tidak? Tengok balik ke atas. Journal of Education and E-Learning. Okey, nama penulis dia Muhammad A. Al-Hawaiti. Okey, Y. Abdul Hamid. Okey, Yasir. Okey, sama kan? So kita teruskan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dah settle itu. Sekarang prosesnya adalah untuk kita memasang Microsoft plugin di dalam kita punya komputer. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, first time bila kita nak guna, kita pastikan Microsoft Word kita tu ditutup, jangan dipasang seperti ini. So tuan-tuan dan puan-puan kena tutupkan dia dan pastikan dia tidak ada sebarang tidak dibuka lah. Tapi untuk komputer saya memang saya dah pasang, so tak ada masalah lah untuk saya tak tutup. Okay. So kita tekan tools, lepas tu kita tekan install MS Word plugin. Itu dalam komputer tuan-tuan dan puan-puan lah yang telah pasang. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan tekan ni, so akan ada Microsoft Word plugin. Tapi bagi yang dah install, dia akan tulis uninstall. Kita tak mau uninstall sebab kita memang nak gunakan kan. So pastikan bila tuan-tuan dah tekan dia secara mungkin dalam 5 minit ataupun 5 minit pula, 5 saat, 10 saat, dia akan automatically akan berada di dalam komputer tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan pergi ke rujukan ataupun references. So saya punya Microsoft Word dalam bahasa Melayu. So dia lain sikit dia punya tools atas dia. So tuan-tuan dan puan-puan klik kepada references dan ada, pastikan tuan-tuan dan puan-puan ada senarai ini. Insert citation, undo, refresh, export as, kan? Insert bibliography, open manually, style. So mesti ada benda ini dan tidak boleh kurang. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh membuat citation ataupun tidak boleh membuat petikan dengan baik tanpa menggunakan Mendeley. So pastikan tools ini semuanya aktif lah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan macam mana caranya untuk kita membuat citation dan menghasilkan rujukan-rujukan di dalam penulisan kita. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, contohlah saya ini ingin membuat contoh untuk membuat citation. So kita guna bahasa Melayu yang betul lah kan. Citation kita buat italickan ataupun petikan lah. Okay, citation pertama, contoh kita nak buat karangan lah sikit. Kita nak buat citation kan. Contoh ini style saya cara menulis. Biasanya saya menulis draft tu secara kasar dulu. Saya tidak perlu sangat perfect. Dan saya akan letakkan di mana tempat-tempat yang perlu saya masukkan citation. So itulah saya cerita pasal e-learning ya. Pembelajaran menggunakan e-learning merupakan salah satu perkara penting dalam sektor pendidikan negara.
Okey, negara. Kecil lah kan? Kecil. Besar sikit supaya tuan-tuan dan puan nampak. Okey, negara. Oleh itu, kemahiran guru dalam menggunakan peralatan dan perisian berkaitan e-learning adalah perkara penting untuk diberikan keutamaan. Okey. So ini kita, contohlah saya nak buat citation di sini, so saya akan bagi tanda XXX lah. Nanti saya akan masukkan citation untuk menyokong hujah-hujah dalam penulisan saya, kan? Okey. Pendidikan negara. Okey, pendidikan negara. Saya bagi jurang sikit supaya tuan-tuan dan puan nampak. Okey. Guna bahasa, kita gunakan bahasa Melayu. Kita gunakan bahasa perubahasa Melayu, so dia tak ada garis-garis. Okey. Okey, e-learning kita guna italic kan. Okey, e-learning italic. Lepas tu kita sambung lagi lah. Pembelajaran e-learning telah diterima pakai dalam konteks negara maju. Walau bagaimanapun, dalam konteks Malaysia terdapat beberapa cabaran yang perlu diambil kira dalam usaha untuk menjayakan penggunaan e-learning. Okey. So kita akan tandakanlah XXX. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So yang ini mana-manalah kita nak, contohlah kita nak masukkan citation ni di sini. XXX. So tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan. So sekarang ni macam ni kita nak buat citation. So ini kita punya hujah ataupun kita punya idea. Sekarang kita nak tengok apakah pembelajaran menggunakan e-learning merupakan salah satu perkara penting dalam sektor pendidikan negara. So kita tengok dalam kajian-kajian lepas ada tak yang membincangkan tentang perkara e-learning ini kan. So tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan citation dengan menekan references, tekan kepada insert citation. Tuan-tuan dan puan-puan boleh go to manually. So tuan-tuan dan puan-puan boleh search literature kan, search literature ni tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dekat all documents ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh search daripada sini. Pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan cuba try cari pembelajaran, ada tak? Okey, ada. Laksanakan penggunaan pembelajaran dalam pembelajaran yang berkesan kan. So contohlah kita nak ambil ini untuk kita buat citation. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik ni sampai keluar warna biru ni. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan tekan site SITE ni. Okey. 2. Okey, so dia secara automatically dia akan masuk di sini. Okey. Dan secara automatik dia akan masuk. Yusuf Asil. Lepas tu kita nak tambah lagi, oleh itu kemahiran guru dalam menggunakan peralatan dan perisian berkaitan e-learning adalah perkara penting untuk diberikan keutamaan. Okey. So kita nak cerita pasal kemahiran guru. Ada tak kemahiran guru tentang e-learning? So macam mana kita nak buat? So tuan-tuan dan puan boleh klik dekat all documents ni. All documents ni menunjukkan semua dokumen-dokumen yang telah download lah. Okey. E-pembelajaran, dan kita nak cerita pasal kemahiran kan. Ada tak dalam mana-mana artikel yang cerita pasal e-pembelajaran dan ada cerita pasal kemahiran. So tuan-tuan dan puan, cara dia nak search senang saja. Tuan-tuan dan puan boleh type e-pembelajaran tadi dan tambahkan lagi AND kemahiran. Ada tak? Kalau ada maknanya baguslah. Okey.
Okey, maknanya so ada artikel-artikel yang membincangkan tentang kemahiran guru dan di pembelajaran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ni kan? Kita tengok ni macam mana. So dia lambat sikit sini. So kita tarik dia sikit, bagi luas sikit. So artikel-artikel yang kita search berdasarkan keyword pembelajaran and kemahiran guru ni menunjukkan bahawa di dalam artikel ini dia ada cerita pasal pembelajaran dan juga kemahiran guru. Cuba kita search. Cuba kita klik satu. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, kita klik pengajaran kemahiran berbalas tinggi dan sediaan guru. Okey, kita klik ni. Okey, klik. So kita dapat ada tak pembelajaran. Pembelajaran. Cuba kita masuk, kita akan nak cari di dalam dia. Senang saja, kita padam yang atas ni, kita cari pembelajaran. Ada tak? Ataupun pembelajaran. Ataupun kemahiran guru. Dia ada word kemahiran. Okey, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Kita boleh search juga, tengok balik, gunakan pendekatan sama. Contoh kita nak cari pembelajaran pembelajaran yang bercerita tentang kemahiran guru. Ada tak pembelajaran? Okey, so kita tengok pembelajaran, penerimaan khusus pelajar, kebersamaan guru ataupun mana-manalah yang berkaitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi dalam dalam pendidikan alam sekitar. Okey, pendidikan alam sekitar. Kita tengok lagi yang lain dalam pembelajaran. Itulah yang ni kita nak ambil kan. So kita klik yang ni. So kita tekan citation nanti dulu. Kita tekan, kita masuk di sini. So e-learning kita masukkan. Kita nak belajar membuat citation dulu kan. Tapi yang tu nanti saya akan ajarkan kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh pergi ke satu kursus yang dinamakan Rapid Literature Review. Di sana saya akan tunjukkan kaedah-kaedah macam mana untuk kita membuat citation dan membuat citation, membuat analisis dan juga membuat penulisan yang kritis dalam konteks penulisan literature review. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita tekan insert citation. Di sini kita pergi go to Mendeley, kita search yang kita dapat di pembelajaran yang ni kita nak search, kita nak cite ataupun kita nak petik, tekan. So dia akan masuk di sini. Okey, secara automatik dia akan masuk sini. Kan? Betul tak ni? Cuba kita tengok. Kalau di sini sebelum kita buat citation, kita pastikan dia betul atau tidak. Nama dia bertindan-tindan kan. Muhammad Taufik Abdul Ghani, tak ada pula at all. Kita letak je semua ni, nama-nama ni kan, at all ni kita buang. So kita ambil, kita padam semua ni. So kita copy yang ni semua. Copy, kita paste authors dia. Okay, lepas tu kita klik institution and organization. Boleh tak? Copy text. Lepas tu kita, okay, dah boleh. So kita edit sikit lah. Nombor-nombor tu kita buang. Ini 1, Daud dan Jaafar 3 ni kita buang lah. So kita betulkan Muhammad Taufik Abdul Ghani. Okay, betul. Terus kita buat satu-satu. Kita tekan 2 kali space, 2. Lepas tu kita tekan. Lepas tu Wan Abdul Aziz, Wan Daud. Okey, yang ni kita pun sama. Lepas ujung di perkataan Daud tu, ujung sekali D tu kita space 2 kali, 1, 2. Lepas tu kita tekan. Untuk Muhammad Najib Jaafar dan ni kita buang. Muhammad Najib Jaafar kan, Muhammad Najib Jaafar, Muhammad Najib Jaafar, Muhammad Najib Jaafar, Jaafar. Okey, so kita klik. Okey, yang ni kita buang lah. Okey, settle. So semua nama Melayu tu, so dia tak terbalik lah. So nanti kita buat citation. Okey dah, tadi kita edit kan, salah tapi kita edit balik. Cuba kita tekan
refresh. So dia akan automatically akan bertukar. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan tengok balik Yang ni tadi macam ni, bila kita dah edit, pas kita edit kita tekan refresh. So dia akan bertukar macam ni. Okey, seterusnya kita tambah pula pembelajaran e-learning telah diterima pakai dalam konteks negara-negara maju. Walau bagaimanapun sebenarnya terdapat beberapa cabaran yang perlu diambil kira dalam e-learning. So kita cuba try lagi nak buat citation mana-mana file dah berkenaan dengan e-learning. Cuma kita buat e-learning tadi pembelajaran kan, e-learning ada tak? Okey, e-learning ada. So kita ambil e-learning mana? E-learning. Okey, e-learning. Machine learning. E-learning. Requirements. E-learning. Ini pembelajaran lah. Pembelajaran. Okey. Pembelajaran. Okey, tak apa. Okey, tak apa, kita letak je apa-apa nanti sebab kita nak belajar macam mana nak buat citation dulu kan. Site, okey. Masuk. Okey, Umu, Atika Ramli dan lepas tu yang XX ni kita buang lah. Okey. Bila dah capai, okey tuan-tuan dan puan-puan, bila dah siap, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita nak masukkan dia punya rujukan di bawah kan. Dia punya literature ataupun bila tuan-tuan dan puan-puan nak buat rujukan nanti, tuan-tuan dan puan-puan buat satu chapter rujukan. Di bawah itu tuan-tuan boleh tekan. Itulah, ini dalam muka surat yang baru Ini kita nak keluarkan ni punya rujukan, tuan-tuan dan puan-puan tekan pergi ke rujukan tadi, tekan insert bibliografi. Okay, secara automatik dia akan keluar dan susun secara mengikut abjad. So itu kelebihan Mendeley, dia boleh menyusun dalam bentuk abjad M, U, Y kan. So dia susun begitu. Dan selepas ni bila tuan-tuan dan puan-puan buat citation, tak perlu lagi tekan insert bibliografi, sebab kalau kita tekan sekali lagi insert bibliografi dia akan redundant. Okey, contohlah tuan-tuan dan puan-puan lepas ni tuan-tuan tekan insert bibliografi. Okey, tak apa, dia dah halang. Okey. Kalau tuan-tuan nak tekan lagi tak boleh. Tak perlu, nanti dia akan redundant. Itu tak perlu. Ada pengulangan, tak perlu. Bila setiap kali tuan-tuan dan puan-puan buat citation, dia akan automatically akan tambah. Contoh saya letak kajian tindakan ni, itu saya tekan site. Okay, dekat sini kan, secara automatically Hashimah ada dekat sini. So dia lebih kita perlu tekan sekali saja, tak perlu berulang-ulang sebab nanti akan berlaku redundancy. So sekali dia akan buat secara automatik dan akan susun secara automatik. So tuan-tuan dan puan-puan dah selamat dah. Masa kita untuk membuat rujukan dan penulisan literature, penulisan citation tu dan menyusun kita punya rujukan tu dengan mudah dengan adanya Mendeley ni. So itu adalah cara-cara untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk menukar gaya penulisan atau citation, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke Mendeley ini. Tuan-tuan dan puan-puan pergi ke tools, tuan-tuan pergi ke view, tekan citation style, tuan-tuan boleh pilih di sini kan. Kalau tidak ada, tuan-tuan boleh klik more style dan tuan-tuan dan puan-puan boleh cari di sini. Okey. Senang saja. Untuk gaya UKM, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak pasang gaya UKM, kalau ikut saya punya Mendeley, memang saya ada pasang untuk gaya UKM Nur Aini Talib 2017. Kalau untuk gaya UKM, tuan-tuan dan puan-puan yang belum ada, tekan klik dekat more style. Okey, lepas tu get more style, lepas tu masukkan download style citation untuk Mendeley. Apa dia punya alamat? Mari kita Google sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Google, cari Mendeley UKM Mendeley citation. Okey, klik. Okey, lepas tu kita dapat cara-cara masukkan lagi citation gaya UKM, terklik. Dia akan bagi satu alamat untuk gaya UKM. Okey, so ada yang ni. So tuan-tuan dan puan-puan klik yang just copy ni. Kan? Macam mana copy? Ya. Silap. Tak boleh tekan. Kita tekan copy je. Okey, tuan-tuan
highlight ni kan. Lepas tu tuan-tuan highlight dari sini bawah ni, Ctrl C. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Mendeley tadi, tak, Ctrl V. So kita buang sikit, tadi tersilap. Okay, so tekan download. Download dia akan automatically masuk ke dalam sistem komputer tuan-tuan. Ni sini dia dah ada automatically. So kita terus tekan selected. Bila tekan selected, lepas tu kita pergi view, kita tekan citation style, kita klik saja. So dia akan berubah kepada KUKM. So saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan, bagaimana kita dapat menggunakan Mendeley dengan lebih baik. So macam mana kita boleh juga gunakan Mendeley ni untuk membuat folder. Contoh tuan-tuan dan puan nak buat folder, tuan-tuan boleh pergi ke bawah ni, create folder. Tuan-tuan dan puan contohlah buat folder tentang kebat, contoh kebat kan. Tuan-tuan pun boleh klik kebat. Kemarin ke atas tinggi, lepas tu klik. So ada folder kebat di sini. So tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita nak masukkan file. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan dah ada banyak file kebat. Contoh saya tunjukkan, kita pergi search Google. Google macam mana kita nak masukkan dengan mudah. Google kebat. Ini cara saya membuat apa ni? Carianlah kebat AAND, saya tulis mesti huruf besar dan saya tulis jurnal.pdf. So saya akan dapat jurnal dalam bentuk PDF dengan cepat. So ini semua dalam bentuk PDF. Kalau kita tak tekan PDF, kita akan dapat macam-macam dalam bentuk HTML ataupun dalam bentuk website. So tidak begitu bagus. Dan dalam proses mencari artikel jurnal, kita kena cari yang terkini. Tuan-tuan dan puan-puan kena buat gunakan tools, tekan tools di sini. Tuan-tuan dan puan pergi ke anytime, klik dekat anytime, buat tekan pada custom range. So kita cari 5 tahun terkini, 2015 hingga 2020 contohnya kan. Tekan go. So tuan-tuan dan puan-puan akan dapat semua artikel-artikel dalam tempoh 2015 ke tahun 2020. Yang ini kita tuan-tuan tengok 2015, 2017, 2017 kan, keseluruhannya adalah yang terkini, 5 tahun terkini. So tuan-tuan dan puan-puan boleh download terus, tekan yang ni kan, tuan-tuan dan puan-puan boleh download. Lambat sikit petang kan. Okey, tuan-tuan dan puan boleh download. Dia akan masuk dalam folder download folder download. Masuk dalam folder download. Save. Lambat. Ini cara ini agak lambat sebenarnya. Jadi kita nak cepat, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan Simple Mesh Downloader. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh guna Simple Mesh Downloader. Kalau ikut pendekatan saya guna Simple Mesh Downloader. Tuan-tuan dan puan-puan boleh search Simple Mesh Downloader kan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan klik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan Simple Mesh Downloader. Kan kalau tuan-tuan dan kalau ikut komputer saya dah pasang di sini, so dia akan ada tanda macam ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belum, mungkin di sini ada add extension, tuan-tuan boleh klik dan ada simbol Simple Mesh Downloader di sini. So tuan-tuan dan puan-puan boleh terus download. So menggunakan Simple Mesh Downloader ni mudah sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh search mana-mana file. Contohlah kita cari kebat tadi kan, kebat kan, kebat engineer.pdf ni kan. Tadi kalau cara lama kita buka satu-satu, lepas tu kita download, agak lambat kan. So caranya kalau menggunakan Simple Mesh Downloader, tuan-tuan dan puan-puan just klik ni satu, lepas tu tekan dekat resource list, lepas tu load page link. Tuan-tuan dan puan-puan dapat semua website ini ataupun alamat-alamat artikel ini di sini. Tapi kita nak dalam bentuk PDF saja, so kita perlukan macam ni. Kita nak buat, kita tekan all types ni, kita tekan dekat docs. Lepas tu kita klik di sini file-file PDF ni untuk kita download dengan pantas. Okay. So saya boleh download dengan cepatlah semua file ni. So tekan sekali. So saya dah download. Komputer saya laju sikit, komputer baru. So masuk. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cek tadi, tekan show on in folder. So in folder yang kita baru download tadi pada pukul 5.14 petang. Okay. Sekejap saja. So tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak masukkan ini? Sama ada kita pindahkan dia, kita cut paste masuk dalam kita punya apa ni folder, ataupun tuan-tuan dan puan-puan terus boleh drag ke dalam folder
Mendeley ni. Okey, contohnya yang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ini Mendeley kita, buka Mendeley. Tuan-tuan dan puan-puan boleh kecilkan dia punya saiz, tolak sikit kan. Lepas tu kita buka tadi kita punya folder keyboard kan. Sekejap, kita besarkan sikit. Okey, folder keyboard kita lah. Naik sikit, mana keyboard tadi? Cari keyboard. Keyboard. So kita klik ni, masih kosong kan? So kita drag. Semua fail ni kita drag masukkan dalam Mendeley. Cara dia macam mana? Cara dia kita highlightkan, tekan shift, tekan anak panah ke bawah. Lepas tu kita tekan Mendeley ni, tekan ni, masukkan ke sini. So dia akan masuk secara automatik. Begitu saja. Senang cara dia. So sekarang kita buka Mendeley kita, dah ada. Sekejap saja. So ini kita boleh manage kita punya, seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita download kita pastikan semua details itu betul lah. Macam ni kan, title tak ada kan. So itu kena baikilah balik. So kena perbaiki, kena tulis balik. So ada masanya mungkin tuan-tuan dan puan-puan, hari yang tuan-tuan dan puan-puan ada masa, tuan-tuan buat penulisan ataupun penambahbaikan terhadap details ataupun maklumat artikel atau jurnal atau bahan-bahan rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan buat. So kebaikannya menggunakan Mendeley, tuan-tuan dan puan-puan boleh sorting mengikut tahun kan? Tahun terkini dengan tahun yang lepas. Ini yang tahun yang terkebelakang lah, tahun 97, yang terkini 2014. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat seperti ini. So bila time dia masukkan boleh macam ni. So ini cara kita menggunakan Mendeley dengan baik. So itu yang saya dapat simpulkan dan dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat, saya akan adakan kursus ataupun bengkel berkaitan dengan menulis literature review, ataupun saya namakan sebagai rapid literature review, RLR, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis literature review dan menyusun merangka dengan baik dengan menggunakan teknik-teknik yang saya akan ajarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan lagi banyak lagi perkara yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa pergi ke YouTube untuk mencari saya punya channel dan dapatkan untuk subscribe channel saya dr.arm. So ini saya punya channel. Tuan-tuan dan puan-puan boleh search dr.arm ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke YouTube, search.com as subscriber. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan akan dapat semua perkongsian saya di sini. So saya baru saja. So saya juga adakan secara live di dalam talian di dalam YouTube. Ada masa-masa tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan semua perkongsian saya, terutama sekali berkaitan dengan bagaimana kita nak menulis teknik literature review pantas. Ini dah 7.4k view. Setiap bulan lebih kurang ada 1,000 lebih orang akan menontonnya. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan lepaskan. Dan jangan lupa subscribe ke dalam akaun saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.